Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali lafazkan kalimah syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat je kita berkumpul di dalam kelas Al-Quran kita, yang mana kita pada episod yang seterusnya mana kita menumpukan pada surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Pada semalam hari kemarin kita pada surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah. Pada pagi ini pula kita akan masuk kepada surah yang seterusnya. Nama surah dia adalah surah Al-Adiyat. Pernah dengar? Wal-Adiyati dhabha. Itulah surah dia. Jadi tuan-tuan, macam biasa dalam video kali ini dan kelas saya pada pagi ini, kesalahan-kesalahan yang saya tumpukan adalah kesalahan-kesalahan yang besar dalam makna Al-Quran. Kesalahan-kesalahan yang boleh mengubah makna, itulah kesalahan-kesalahan yang saya tunjukkan. Boleh faham tuan-tuan? Jadi sebelum tu, apa yang kita perlu buat? Kita perlu saya nak cocok mic dulu. Sekejap jelas dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cubaan suara jelas tak? Okey tuan-tuan, alhamdulillah, insya-Allah pada pukul 9.30 kita akan mulakan kelas kita, kelas surah Al-Adiyat. Jadi tuan-tuan, dalam baki masa 5 minit sahaja lagi, saya minta tuan-tuan sharekan dulu video ini. Moga mana kita dapat bantu orang lain juga, dan kita dapat bantu diri kita untuk meraih amal jariah dari sudut ilmu tuan-tuan. Amal jariah ilmu. InsyaAllah. Surah apa Ustaz hari ni? Hari ni surah Al-Adiyat. Dulu kita masuk permulaan, kita masuk surah Ad-Duha. Lepas itu surah Alam Nashrah. Lepas itu surah At-Tin. Lepas itu surah Al-Alaq, Iqra' bismi Rabb. Dah berapa surah tu? Dah 4 surah dah. Lepas tu surah Al-Qadar. Lepas tu surah Al-Bayyinah. Semalam surah Al-Zalzalah. Hari ni surah Al-Adiyat. Surah yang ke 8 dah tuan-tuan. Episod yang ke-8 dah ni. Alhamdulillah, kita bergerak daripada episod 1 sampailah hari ni episod yang ke-8. Daripada episod 1 tuan-tuan kita bergerak dengan surah Ad-Duha. Hari ni kita dah sampai pada episod 8. InsyaAllah kita akan berterusan sehingga Suratun Nas. Suratun Nas. Surah An-Nas. Surah An-Nas. Jadi tuan-tuan, saya minta jasa baik tuan-tuan. Pertama, sharekan video ini. Moga ramai yang dapat manfaat daripada video ini, live ini. Sharekan dulu. Yang kedua tuan-tuan, cuba komen di ruangan komen. Jelas tak suara saya? Nak tahu juga mic ini berfungsi ataupun tidak. Cuba komen tuan-tuan. Komen di ruangan komen. Suara Ustaz jelas ke tak jelas? Ni nak tahu ni. Jadi tuan-tuan, cuba komen dulu. Jelas tak suara tu? Boleh. Muhammad Termizi Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat dak Abang Termizi? Selamat datang kepada semua yang baru masuk. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ni kalau Terengganu, kerja dah. Siapa yang daripada luar, hari ni cutilah hujung minggu. Siapa yang daripada belah luar, siapa yang daripada Terengganu, hari ni kerja. Macam saya hari ni, alhamdulillah saya dapat live daripada kelas Al-Quran kita. Di mana kelas Al-Quran kita? Di Bandar Kuala Terengganu tuan-tuan. Di Bandar Kuala Terengganu. InsyaAllah. Siapa yang berminat boleh sahaja PM, boleh sahaja message page kami, insyaAllah. Boleh.
Testing 1 2 3 jelas. Alhamdulillah, Muhammad Tarmizi sihat Ustaz. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberi kesihatan yang terbaik untuk kita. Jadi manfaatkan nikmat yang Allah bagi dengan kita berada pada sentiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak istiqamah pada jalan Allah? Sentiasa menuntut ilmu agama dan memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bagaimana nak dekat dengan Allah? Kena belajar ilmu lah tuan-tuan. Antaranya dekat dengan Allah melalui kita menggunakan, kita memahami, kita menghayati apa tuan-tuan? Menghayati surat cinta daripada Allah ini. Boleh faham? Surat cinta daripada Allah ini kita hayati betul-betul. Setiap baik kata dia tuan-tuan. Berapa ramai orang bukan Islam masuk kepada Islam disebabkan Al-Quran. Saya ulang sekali lagi, berapa ramai orang bukan Islam masuk Islam dengan asbab Al-Quran. Dia cuba cari kelemahan-kelemahan dalam Al-Quran, tapi yang dia jumpa hanyalah kesempurnaan Al-Quran. Yang hanya dia jumpa adalah kecintaan, kasih sayang Allah tunjukkan. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersyukurlah. Di rumah kita ada Al-Quran. Depan kita pun ada Al-Quran. Kita patut bersyukur sangat-sangat. Allah pilih kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nak tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, tuan-tuan, kita sebarkan manfaat. Kita sebarkan ilmu kepada orang lain supaya orang lain juga boleh ikut jalan yang istiqamah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Nak tunjuk rasa syukur kita ni, kita ajak orang lain pula untuk sama-sama berada di jalan Allah, sama-sama dekat dengan Allah, sama-sama menghayati Al-Quran supaya dia dapat rasa bahawa Al-Quran inilah penolong, yang mana pemberi syafaat. Bukan sahaja di akhirat tuan-tuan, malah di dunia dah Allah tunjuk keberkatan Al-Quran. Tak percaya tuan-tuan, bila mana kita ada masalah, ni saya nak bagi tips. Bila mana kita ada masalah, cuba pergi ambil wudu, peluk Al-Quran. Peluk kemas-kemas tuan-tuan. Cuba peluk Al-Quran, pejam mata, berbicara, luahkan masalah kepada Allah. Peluk Al-Quran. Lepas tu buka Al-Quran, baca. Percayalah, tuan-tuan akan rasa sesuatu yang saya sendiri tak boleh bagi tahu. Punya feeling dia tu, emotional dia tu, tuan-tuan, saya sendiri tak boleh nak ungkapkan melalui kata-kata. Tak percaya, cuba buat. Bila mana tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan cuba duduk tempat yang sunyi, gelap ke apa ke, tutup lampu bilik, tutup pintu. Tuan-tuan peluk Al-Quran. Kalau boleh carilah Al-Quran yang saiz dia besar sikit, sedap nak peluk tuan-tuan. Macam mana peluk Al-Quran, peluk kemas-kemas, pejam mata, berbicara dengan Allah. Ya Allah, aku ada masalah ni ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, aku dalam kesusahan. Bantulah aku, luahkan segala masalah yang kita ada. Percaya cakap saya. Tuan-tuan akan rasa sesuatu yang tuan-tuan tak boleh nak luahkan melalui kata-kata. Feeling dia hanya Allah sahaja yang tahu. Kita dapat hayati Al-Quran. Itu baru kita peluk tuan-tuan. Baru kita peluk. Kita kalau buka Al-Quran, kita baca menghayati, lagi besar manfaat dia. Sebab itu saya selalu kata, kalau dari sudut sesi kaunseling, saya selalu kata tuan-tuan, kalaulah kita ada masalah, kita rasa tak ada orang dah boleh mendengar kita, tuan-tuan, cuba buka Al-Quran, cuba baca. Tak apa, tak nak ambil masa lama, tak apa tuan-tuan. Tak nak ambil masa lama, tak apa. Asalkan tuan-tuan ambil dalam 1-2 ayat pun tak apa. Cuba rasa sesuatu tuan-tuan. Tuan-tuan percaya cakap saya, memang mujarab. Kita akan rasa bantuan daripada Allah. Kita akan rasa kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menghayati Al-Quran. Dengan Al-Quran yang ada depan kita. Kalau kita nak benda tu tuan-tuan, kalau kita nak kekuatan daripada Allah itu, kita nak keberkatan daripada Al-Quran, kita kena belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ini fardu kifayah. Ramai orang cakap macam tu. Belajar Al-Quran fardu kifayah, tapi baca Al-Quran dengan tajwid itu fardu ain.
Saya ulang sekali lagi, baca Al-Quran dengan tajwid itu fardu ain. Wajib atas setiap insan, wajib atas setiap Islam baca Al-Quran dengan bertajwid, wajib. Sebab itu inisiatif kami daripada Terengganu Mengaji cuba untuk membawakan surah-surah lazim ini sendiri. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah dah masuk kepada masa dia dah untuk kita start surah kita. Kak Sam Sulaiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas daripada Shah Alam, alhamdulillah. Kita berkembang sampai Shah Alam dah. Guana di Selangor tu sihat tak? Okey tuan-tuan. Aman, Abang Aman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Rohani, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Halijah, Assalamualaikum Ustaz. Dia tersilap typo. Tak apa, saya faham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Yusof, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan lupa kelas hari Rabu ni. Ihsan, Abang Ihsan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, itu mukaddimah saya. Saya nak cerita berkenaan dengan kelebihan keberkatan Al-Quran. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dengan surah Al-Adiyat. Surah apa? Al-Adiyatul Dhabha. Jom kita sama-sama saksikan. Jadi tuan-tuan, bila mana nak saksikan, maka saya akan berubah setup saya lah. Jom terbang bersama-sama dengan saya. Siapa nak tahu, ini adalah keadaan kelas kita. InsyaAllah malam ni pun ada kelas. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Mat Peter Jeff, Assalamualaikum Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya minta jasa baik tuan-tuan. 32 mata memandang. Moga tuan-tuan 32 yang memandang ini sama-sama sharekan video ini. Paling kurang 10 grup pun tak apa tuan-tuan. 10 grup. Nak lagi bagus 20. Kita ajak ramai orang tuan-tuan untuk belajar, untuk menghayati keberkatan-keberkatan Al-Quran, insya-Allah. Jom kita masuk kepada surah Al-Adiyat. Muka surat berapa Ustaz? 599. Tulis di ruangan komen surah Al-Adiyat, muka surat 599. Tulis di ruangan komen surah Al-Adiyat, muka surat 599. Tulis ruangan komen surah Al-Adiyat, muka surat 599. Tulis di ruangan komen surah Al-Adiyat, muka surat 599. Abang Yusof, insya-Allah Ustaz, dah lupa Ustaz kelas mengaji. Alhamdulillah. Mengaji, Allah punya semangat ada siapa tersasul. Yang ada tulis berzanji tadi. Surah Al-Adiyat, muka surat 599. Kak Lin Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah tuan-tuan, tulis di ruangan komen surah Al-Adiyat, muka surat 599. Saya minta jasa baik semua untuk sharekan live ini. Moga ramai yang dapat manfaat, ramai yang dapat hayati keberkatan-keberkatan Al-Quran, insya-Allah. Jom tuan-tuan, kita baca surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulakan dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulakan dengan surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wal 'adiyati dhabha. Saya ulang sekali lagi. Wal 'adiyati dhabha. Pada ayat ini yang pertama, tuan-tuan, ain. Jangan baca dengan wal adiyah. Wal adiyah itu seakan-akan kita dah baca dia dengan hamzah. Na'ain wal a. Wal a beza, tuan-tuan. Kalau kita baca dengan ain wal a, kalau kita baca dengan hamzah wal a. Wal a beza dua tu, tuan-tuan. Jangan baca ain dengan hamzah wal adiyah. Baca dengan ain wal adiyah. A panjang dua harakat, bukan wal adiyat dhabha. Ramai orang baca macam tu, nak laju punya bahasa. Nak laju punya bahasa, dia baca pendek-pendek. Wal adiyat dhabha. Sepatutnya wal adiyah. Panjang dua harakat. Dhab di dhab bal. Bal ada apa? Bal dia ada qalqalah pada ayat ini. Qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu apa, tuan-tuan? Lantunan kecil. Tulis di ruangan komen qalqalah sughra, lantunan kecil. Tulis di ruangan komen qalqalah sughra, lantunan kecil. Saya ulang sekali lagi, tulis di ruangan komen qalqalah sughra, lantunan kecil. Tulis dulu, tuan-tuan. Abang Ihsan Firdaus, muka surat 599. Benar sekali. Nurul Nadia, surah Al-Adiyat, muka surat 599. Jelas. Muhammad Tirmizi, muka surat 599. Betul. Aidah, muka surat 599. Benar sekali. Kak Rohani, surah Al-Adiyat, muka surat 599. Pertimah Haji Ramli, muka surat surah Al-Adiyat, muka surat 599. Bijak-bijak kelas kita ni. Betul-betul belaka. Lin Ali, surah Al-Adiyat, muka surat 599. Aidah, Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Abang Syahir Muhammad Nur, jangan baca ain dengan hamzah, benar sekali. Nurul Nadia, qalqalah sughra, yakni lantunan kecil. Betul, tuan-tuan, betul. Qalqalah sughra, lantunan kecil. Macam mana lantunan kecil? Dhabha. Dia bukan macam ni, tuan-tuan. Wal 'adiyati dhabha. Kalau kita berhenti, dia tak jadi kecil dah. Kalau kita berhenti dhabha, itu tak jadi lantunan kecil dah. Kita nak lantunan kecil. Dhabha. Macam mana nak bunyikan lantunan kecil? Lepas lantun, masukkan terus kepada huruf yang berikutnya. Lepas lantun, masukkan terus pada huruf yang berikutnya. Dhabha. Boleh? Seterusnya, ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Alhamdulillah. Fal muriyati qadha. Sekali lagi. Fal muriyati qadha. Sekali lagi. Fal muriyati qadha. Pada ayat ini senang saja, tuan-tuan. Cuma jelaskan mati hamzah, mati lam, maafkan saya. Jangan falmu. Ramai orang tidak matikan betul-betul, dengan macam ada imbuhan pula, tuan-tuan. Imbuhan macam mana? Falmu, le apa? Lepat.
Jangan. Falmu. Falmu. Bukan falmu. Tak nak. Nak. Falmuriyat. Dua harakat. Qad. Ada qalqalah sughra juga. Huruf dal pun ada qalqalah sughra. Qadha. Bukan qadha. Tak nak macam tu. Nak ada imbuhan juga. Qadha. Boleh? Kita sambung pada ayat yang ketiga. Sambung dengan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga saya baca. Nampak? Tulis di ruangan komen ayat yang ketiga. Tulis di ruangan komen ayat yang ketiga. Okey, ayat yang ketiga. Falmughirati subha. Sekali lagi. Falmughirati subha. Sekali lagi. Falmughirati subha. Tuan-tuan, pada huruf ini jaga ghain. Tuan-tuan, huruf ghain. Huruf ghain, makhraj dia level atas kerongkong. Level atas kerongkong. Tulis di ruangan komen ghain. Ghain, tulis di ruangan komen macam mana? Ghain, Ghain, ghain bunyi dia. Ghain. Makhraj dia level atas kerongkong. Huruf ghain level atas kerongkong. Tulis di ruangan komen. Alhamdulillah ramai yang masuk. 42 mata memandang. Saya minta jasa baik tuan-tuan. 42 ini sharekan ramai-ramai. Paling kurang 10 grup seorang. Paling kurang 10 grup seorang. Kita nak ramai yang dapat manfaat tuan-tuan. Iza Aman ayat yang kedua betul. Lin Ali ayat yang kedua. Tu yang tadi kan. Nurul Nadia ayat ketiga betul. Kita dah masuk kepada ayat yang ketiga. Yang ketiga tulis orang komen ghain. Makhraj level atas kerongkong. Tulis di ruangan komen. Seterusnya, apa yang kita kena jaga pada ayat ini? Sad, jangan baca dengan huruf sin. Tisub, sub. Tak nak. Nak sub. Tebalkan lagi bunyi dia. Sub. Bukan sub, tapi sub. Tebalkan tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, ada huruf ba. Huruf ba pun sama. Ada qalqalah sughra. Huruf ba pun ada qalqalah sughra. Subha. Huruf ba pun ada qalqalah sughra. Macam mana nak tahu Ustaz? Huruf apa je huruf qalqalah? Saya nak bagi petua. Ini saya dapat daripada guru tajwid saya, Ustaz Ashraf Ayub. Apa dia? Bunyi dia kota baju dan bunyi Negeri Sembilan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Ustaz Ashraf Ayub ni orang Negeri Sembilan. Bunyi dia Negeri Sembilan sikit lah. Kota baju dan. Macam mana huruf qalqalah? Qalqalah itu kota baju dan. Qa qaf. Ta ta. Ba ju jim. Dan dal. Qata baju dan qaf ta ba jim dal. Ini adalah huruf qalqalah. Tulis di ruangan komen kota baju dan huruf qalqalah. Tulis di ruangan komen kota baju dan huruf qalqalah. Alhamdulillah. Nurul Nadia ghain makhraj atas kerongkong betul. Lin Chin. Chin lewat atas kerongkong. Silap tu, disilap taib tu, silap huruf. Betul lah tu. Ghain. Cuma tertukar G dengan C. Wan Muhammad Khairi. Ring. Kabel atas kerongkong. Lagi power. Ring kabel. Ghain level. Salah taib juga tu. Nak laju semangat kan?
Izaman ghain makhraj level atas kerongkong betul. Rohani Melaka kota Bajudan huruf qalqalah betul. Tulis ruangan komen kota Bajudan huruf qalqalah. Insya-Allah tuan-tuan. Jom kita sambung pada ayat yang keempat. Tulis di ruangan komen ayat yang keempat. Tulis di ruangan komen ayat yang keempat. Alhamdulillah. Fa'atharna bihi naq'a. Sekali lagi. Fa'atharna bihi naq'a. Naq'a. Pada ayat ini yang pertama jaga huruf sa, jangan baca dengan fa'asar. Jangan baca dengan fa'asar. Episod-episod sebelum ini sebanyak tekankan huruf sa makhraj dia kena keluarkan lidah. Huruf ta kena keluarkan lidah. Yang kedua jaga huruf qaf. Sebab apa jaga huruf qaf? Tengok pada ayat ini, tengok pada kat sini tuan-tuan. Qaf itu adalah huruf qalqalah, maka qaf juga termasuk dalam qalqalah sughra kat sini. Qalqalah sughra kat situ. Maka kena bunyi naq'a, naq'a, kena ada qalqalahkan dia. Boleh? Alhamdulillah. Rohani Melaka kota Bajudan huruf qalqalah. Muhammad Tirmizi Uthman kota Bajudan huruf-huruf qalqalah. Eza Aman kota Bajudan huruf-huruf qalqalah. Lin Ali kota Bajudan huruf-huruf qalqalah. Ihsan Firdaus kota Bajudan huruf-huruf qalqalah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, jom kita masuk kepada ayat yang kelima. Tulis di ruangan komen. Tulis ruangan komen ayat yang kelima. Ayat yang kelima, fawasatna bihi jam'a. Sekali lagi, fawasatna bihi jam'a. Pada ayat ini jaga huruf ta. Sebab apa jaga huruf ta? Jeng jeng jeng. Kita tunjuk balik huruf ta ada apa? Kat sini kota Bajudan, kota ta huruf qalqalah. Ta huruf qalqalah. Maka kat sini maka ta pun termasuk qalqalah sughra. Ta pun termasuk qalqalah sughra. Ta pun termasuk qalqalah sughra. Nampak? Jadi tuan-tuan, fa wasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Ada qalqalah kat sini. Ada qalqalah. Satna. Boleh? Seterusnya berhenti pada tanwin baris dua atas. Pada episod sebelum ini saya dah terangkan dia ada mad iwad. Tulis di ruangan komen mad iwad waqaf dua harakat. Tanwin dua atas. Mat iwad tu apa? Tanwin dua atas. Berhenti pada mat iwad maka kena waqaf dua harakat. Tulis di ruangan komen mat iwad waqaf dua harakat. Mat iwad waqaf dua harakat. Tulis ruangan komen. Mat iwad itu apa? Tanwin berbaris dua atas. Contohnya contohnya macam ni, jam'a. Boleh faham? Kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Seterusnya sekali lagi saya ulang. Ayat yang ke-6 tulis di ruangan komen. Ayat yang ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Pada ayat ini tuan-tuan yang paling dijaga-jaga perlu pada sabdu ba. Pada sabdu ba. Jangan baca innal insana li rabbihi lakanud. Macam sedap je bunyi dia. Tapi salah. Salah. Sebab apa? Sebab pada huruf ba ada sabdu. Li rabbihi. Li rabbihi. Ada sabdu. Jaga-jaga pada huruf bersabdu. Yang seterusnya tuan-tuan. Yang seterusnya kita wakaf dengan huruf apa? Kita berhenti dengan huruf apa?
Huruf dal. Huruf dal ada apa tuan-tuan? Jeng jeng jeng. Qa ta ba juden. Qaf ta ba jim dal. Dal adalah huruf-huruf qalqalah. Kalau huruf-huruf qalqalah kena buat apa? Kena lantunkan dia lah. Maka dal ini qalqalah juga ke? Iyalah, qalqalah jugalah. Adakah dia qalqalah sughra? Tidak. Sebab apa? Sebab dia di hujung ayat. Maka dal ini adalah qalqalah kubra. Kubra. Tulis tuan-tuan. Qalqalah kubra. Tulis dalam komen. Qalqalah kubra, lantunan besar. Qalqalah kubra, lantunan besar. Tulis dalam komen. Tulis di ruangan komen. Muhammad Tirmizi, Ma'iwat, waqaf 2 rakaat. Betul. Ma'iwat, Zaman, Ma'iwat, waqaf 2 rakaat. Tanwin 2 atas, benar. Lin Ali, Ma'iwat, waqaf 2 rakaat. Betul-betul tuan-tuan. Betul-betul. Nampak tak? Sekarang kita masuk dah kepada qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu apa? Lantunan besar. Macam mana nak kenal qalqalah kubra ni tuan-tuan? Qalqalah kubra apabila huruf-huruf qalqalah sama ada qaf atau ta atau ba atau jim atau dal berada di hujung ayat. Qalqalah sughra itu, qalqalah sughra adalah apabila huruf-huruf qalqalah tadi berada di tengah-tengah ayat. Itu sughra kalau berada di hujung ayat. Boleh? Kita pergi kepada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-3 terakhir. Jom tuan-tuan. Ayat yang ke-7, tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Ayat yang ke-7. Saya baca. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sekali lagi saya baca. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Pada ayat ini yang perlu dijaga-jaga adalah yang bernama nun bersabdu dengungkan 2 harakat. Wa innahu, seterusnya hu pun 2 harakat juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada waw mat kecil kat sini. Lahu ala dha, panjang belaka, ala dha. Lepas tu tuan-tuan, yang terakhir la syahid, berhenti dengan dal. Dal huruf apa? Dal huruf qalqalah. Maka huruf dal ini qalqalah ke? Ya, huruf dal ini qalqalah, kena ada lantunan pada dia. Nak lantunan dia sughra ke kubra? Rasa-rasa sughra ke kubra? Kan tadi saya dah bagi tahu sughra itu kecil, kubra itu besar. Macam mana kita nak tahu sughra tu duduk kat mana? Sughra itu bila mana dia duduk di tengah-tengah ayat. Macam ni duduk kat tengah ayat. Ni duduk tengah-tengah ayat. Maksudnya dia dikepit oleh huruf-huruf lain. Sughra itu sughra. Kalau kubra dia duduk di akhir ayat tuan-tuan. Macam dal. Lepas tu bunyi dia macam mana? Kuatkan lagi. La syahid. Kuatkan. Itu tuan-tuan. Jom kita masuk pada ayat yang ke-8. Tulis di ruangan komen. Ayat yang ke-8. Ita marzuki, nun bersabdu dengungkan 2 rakaat. Benar sekali, bijak tuan-tuan. Betul. Wa innahu, dengung 2 rakaat. Memang perlu tuan-tuan. Ayat yang ke-8, tulis di ruangan komen. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sekali lagi saya baca. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tuan-tuan, tadi saya dah terang nun sabdu kena buat apa? Kena dengungkan 2 harakat. Wa innahu, hu panjang atau tidak? Panjang. Sebab apa? Ada waw kecil kat sini. Hu, wa innahu lihub ha. Jangan baca dengan ha simpul.
Jangan baca dengan ha simpul. Ha tidak sama dengan ha simpul. Ha tidak sama dengan ha simpul. Ini ha pedas, ini ha simpul. Tidak sama. Tak sama. Jangan baca dengan lihubbil. Baca dengan lihub. Lihub. Pedaskan dia. Lihub. Kita lepaskan angin lebih. Boleh faham Dan kita berhenti pada huruf apa? Huruf dal. Sama macam ini, sama macam ini, ada qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Boleh? Tuan-tuan, tulis di ruang komen. Ayat yang ke-9, ayat terakhir. Tulis di ruangan komen ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Saya baca. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Maafkan saya, ini ayat ketiga terakhir. Ada lagi tuan-tuan. Ustaz ni bagi harapan palsu lah. Tuan-tuan sabar dulu, maafkan saya. Ayat ke-9 adalah ayat yang ketiga terakhir. Ada lagi kat sebelah ni tuan-tuan. Relax dulu. Ustaz ni bagi harapan palsu lah, gurau-gurau tuan-tuan. Maafkan saya. Terlepas pandang tadi. Ayat ke-9. Ayat ketiga terakhir. Okey. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Pada ayat ini yang pertama, nak buat apa ustaz? Jangan, macam saya pesan sebelum ini, jangan bacakan dengan hamzah. Jangan bacakan dengan hamzah. Tuan-tuan, jangan ya'lamu tapi ya'lamu. Seterusnya jaga huruf zal. Jangan baca dia dengan huruf zai. Macam mana nak bezakan huruf zal ini? Caranya kena keluarkan lidah. Iza, bukan gigi berjumpa dengan gigi. Iza. Nampak tak? Iza bukan bu. Bukan bu. Bu hamzah. Bu hamzah. Bu'ain, bu'thira, bu'ain. Seterusnya huruf zal. Macam ayat ini juga, zal keluar lidah, tha pun makhraj dia keluar lidah. Keluar lidah. Tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf zal dan tha keluar lidah. Tulis di ruangan komen huruf zal, D-Z-A-N dan tha keluar lidah. Penting. Ini sangat penting. Boleh tulis di ruangan komen macam ni. Huruf zal dan tha keluar lidah. Kena keluarkan lidah dia. Tulis di ruangan komen. Kita nak sambung pada ayat yang kedua terakhir. Ayat yang kedua terakhir saya baca. A'udzubillah. Wa hussila ma fis sudur. Saya baca sekali lagi. Wa hussila ma fis sudur. Pada ayat ini jaga huruf sad, jangan tukarkan dia dengan huruf sin. Jangan tukarkan dia kepada huruf sin. Wa hussila ma fis sudur. Itu sin. Nak tebalkan sad, tebalkan lagi. Wa hussila ma fis sudur. Sudur. Tebalkan pada huruf sad, tebalkan pada huruf sad. Tuan-tuan. Itu ayat yang kedua terakhir. Kita masuk pada ayat yang terakhir. Ayat yang ke-11. Tulis ayat 11, ayat yang terakhir. Iza azman, iza aman. Ayat ke-9, ayat terakhir. Yang silap tadi, saya tersilap cakap. Muhammad Tirmizi ayat ke-9. Ihsan Firdaus ayat ke-9. Ita marzuki hal kecil tidak sama dengan hal simpul betul. Huruf dha dan ta keluar lidah betul. Iza aman, huruf dha dan tha kena keluar lidah betul. Tepat sekali. Linali huruf-huruf dhal. Huruf zal dan tha keluar lidah betul tuan-tuan. Kena jaga dua huruf tu sangat penting. Ayat terakhir.
Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sekali lagi saya baca, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Dan pada ayat ini yang tuan-tuan kena jaga, yang pertama adalah mim mati berjumpa dengan ba, mim mati berjumpa dengan ba, mim mati jumpa ba, hukum dia adalah ikhfa syafawi. Hukum dia adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Macam mana dengung ikhfa syafawi tuan-tuan? Sama dengan iklab. Ikhfa syafawi sama dengan iklab, dengung dia rapat bibir, tapi bersentuhan secara ringan sahaja. Okey tuan-tuan, mim mati berjumpa dengan ba, hukumnya adalah hukum ikhfa syafawi. Hukum ikhfa syafawi ini sama juga dengan hukum iklab, sama je. Cara dengung dia macam mana? Rapatkan bibir tapi bersentuhan secara ringan sahaja. Maksudnya bibir dengan bibir itu bersentuhan secara ringan saja. Tuan-tuan boleh screenshot ini. Lepas tu tuan-tuan boleh postkan di Facebook, mention Terengganu Mengaji. Mention Terengganu Mengaji. Mim mati berjumpa dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Caranya dengung macam mana? Rapatkan bibir secara ringan sahaja. Boleh screenshot dan post di Facebook dan mention Terengganu Mengaji. Yang terakhir, jaga ra kecil ini kita wakafkan dengan sifat nipis pada ra khabir. Nipiskan, tak boleh tebal dia tuan-tuan. Lepas tu mim mati ni macam mana tuan-tuan? Mim mati ni kita tidak gunakan dia. Dia sebenarnya bentuknya tanwin. Tanwin berjumpa dengan ba, hukumnya hukum apa? Iklab. Itu bila mana kita nak bersambung dia, kita nak baca sambung wasal, tak nak berhenti pada sini, kita nak sambung pada surah yang seterusnya dengan bismillah. Itu baru kita gunakan. Kalau kita matikan macam biasa. La khabir, nipiskan ra. Tuan-tuan, itu sahaja untuk episod yang ke-8 surah Al-Adiyah, surah Al-Adiyatul Dhabha. Surah Al-Adiyatul Dhabha. Jom bersama saya balik tuan-tuan. Kita nak buat penutup. Kita Marzuki mim mati jumpa ba ikhfa syafawi sama dengan iklab betul. Dia sama macam iklab. Dengung dia macam mana? Rapat bibir tapi bersentuhan secara ringan sahaja. Sikit je bersentuhan dia. Kalau istilah tajwid, dia ada istilah dengung secara furjah ataupun dengung secara itba'. Kalau saya ajar itu adalah dengung secara itba', iaitu rapat bibir bersentuhan secara ringan sahaja. Boleh tuan-tuan? Setakat itu sahaja episod yang ke-8 surah Al-Adiyatul Dhabha. Terima kasih kepada semua yang melihat, semua yang share. Moga Allah bagi kerahmatan, keberkatan kepada kita semua dan memurahkan rezeki untuk kita semua dan keluarga kita. Moga yang bantu share ini, setiap usaha yang tuan-tuan buat, tekan itu walaupun sekecil-kecil perkara, Allah balas dengan ganjaran syurga yang sebesar-besar perkara tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jika tidak ada apa-apa, kita jumpa pada pagi esok pukul 9.30 pagi esok. Sebelum tu saya baca dulu. Ita Marzuki mim mati berjumpa dengan ba, ikhfa syafawi sama dengan iklab. Betul? Iza Ahmad, ikhfa syafawi, iklab, rapat bibir tapi bersentuhan secara ringan sahaja. Mim mati berjumpa dengan ba. Betul? Rohani Melaka, tulisan Ustaz cantik. Bodek ke ni? Alhamdulillah kalau cantik pun. Alhamdulillah. Abang Aman, alhamdulillah tuan-tuan. Jom kita jumpa pada episod yang ke-9. Tulis di ruangan komen, saya ready episod 9 Ustaz. Saya ready episod ke-9 Ustaz.
Tulis dua dengan komen. Tunjukkan semangat kita dan bantu ustaz di sini untuk sharekan benda ni supaya kita dapat bagi manfaat kepada ramai orang. Alhamdulillah. Abang Aman, alhamdulillah, syukur pada Allah. Izzah Aman, alhamdulillah. Ihsan Firdaus, terima kasih ustaz. Sama-sama, terima kasih juga luangkan masa bersama saya. Hitam Marzuki, alhamdulillah, terima kasih ustaz. Sama-sama. Noraini Ramli, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Norzu, saya ready episod ke-9 ustaz. Alhamdulillah. Aidah, alhamdulillah, terima kasih ustaz. Sama-sama. Kak Rohani, saya ready episod ke-9. Alhamdulillah. Ready tuan-tuan. Yang lain ready ke tak ni? Kak Lin Ali, saya ready episod ke-9 insya-Allah. Moga yang lain pun ready sama-sama dengan saya. Muhammad Termizi Osman, saya ready episod 9. Halijah Yahya, jazakallahu khair ustaz. Wa iyyaka, kepada Kak Halijah. Termizi insya-Allah. Norzu, alhamdulillah, terima kasih ustaz. Sama-sama. Zanariah Yazid, saya ready episod 9. Oh, comel dia tulis. Episod 9. Comel je tulisan dia. Aidah insya-Allah. Kak Alijah, saya ready episod 9 ustaz. Izzah Aman pun saya ready episod 9 ustaz. Abang Ihsan, saya sedia episod 9 alhamdulillah. Aman Jidar bersedia untuk besok. Ganas tuan-tuan. Alhamdulillah, ini masing-masing bersemangat. Noraini Ramli, saya ready esok insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu sahaja daripada saya. Jom kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Tadah tangan tuan-tuan. Doa tilawatul Quran. Jom sama-sama tadah tangan, baca dengan saya. Kak Sam Sulaiman, insya-Allah kita jumpa di episod 9 esok. Insya-Allah doakan, saya doakan tuan-tuan diberi kelapangan masa untuk sama-sama dengan kita. Okey tuan-tuan, sebelum kita berdoa, pada sebelah kanan tuan-tuan ada emoji like dan love. Tuan-tuan tekan emoji love tu banyak kali tuan-tuan, bagi sokongan pada saya, bagi semangat sikit saya ni. Tekan. Cuba tekan tuan-tuan, bagi timbul penuh dengan love ni. Cuba. InsyaAllah sebelum kita baca doa, semangat kepada kita semua. Moga Allah istiqamahkan kita semua pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba tekan banyak kali tuan-tuan. Dah ada muncul dah sikit-sikit tu. Alhamdulillah, tekan banyak kali tuan-tuan. Like pula, cuba tekan insya-Allah. Moga dengan ini kita bertambah semangat. Jom kita baca doa tilawatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami semua daripada segala bencana, segala wabak yang boleh memudaratkan kami. Lindungilah kami dengan lindungan-Mu buat kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, murahkan segala rezeki kami, permudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah segala dada-dada kami, limpahkanlah hidayah-Mu dan petunjuk-Mu kepada kami, ya Allah, dan istiqamahkanlah kami pada jalan-Mu, ya Allah. Tuan-tuan ikut sama-sama dengan saya. Allahumma habbibna ilal Quran wa habbibil Quran ilaina. Allahumma habbibna ilal Quran wa habbibil Quran ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita jumpa pada pagi esok. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.